Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni, saya akan share uh, apa yang berlaku pada saya dulu sebelum ni. Saya tak ambil tahu pun pasal WhatsApp business ni. Dan apa benda yang kenapa orang suka pakai, saya tak ambil tahu sebelum ni dalam 2 tahun lepas. So lepas saya belajar, lepas ada orang ceritakan kepada saya tools-tool apa benda yang menarik, apa benda yang boleh memudahkan kita dalam apps WhatsApp business ni. So saya jadi terbuka. Saya jadi macam okay, sebenarnya ada tools yang better untuk saya gunakan instead of gunakan WhatsApp biasa untuk business, tapi saya gunakan WhatsApp business. So saya akan share dalam video ni lah apakah tools-tools tu dan kenapa WhatsApp business ni bagi saya sekarang dah wajib lah, penting kalau nak buat online business. Okay. Kalau untuk buat business lah maksud saya. Okay. So untuk video ni saya akan share macam mana cara nak set up dan juga saya akan share juga apakah kepentingan pakai WhatsApp business ni. Okay. So sebagai intro, ini apa yang saya rasa sebelum ni. Sangat rugi kalau kita tak guna betul-betul WhatsApp business ni. Okay. Ini adalah empat sebab penting yang saya akan highlight untuk pastikan korang tak buat kesilapan yang sama macam saya lah sebab lambat guna WhatsApp business ni. Okay. So yang pertama, WhatsApp business ni dia boleh naikkan kita punya efisiensi. Dia boleh naikkan kita punya respond time. So dalam dalam kita nak layan customer ni, prospect ni, so speed ni sangat penting. Cara kita reply, berapa cepat kita reply. Kalau ditanya berapa cepat kita jawab. So sangat penting. So dalam WhatsApp business ni dia boleh naikkan, ada tools yang boleh naikkan efisiensi kepada kita as a seller. Okay, yang kedua, dia adalah lebih organized. Lebih organized ni maksud dia ada tools, dia ada cara macam mana kita nak susun balik database kita dalam conversation WhatsApp kita. Maknanya katakanlah nombor yang masuk WhatsApp tu kita ada berapa ratus-ratus orang. So macam mana kita nak tahu siapa tu sekarang ni tengah apa, siapa tu tengah dalam fasa apa. Macam mana kita tahu seorang-seorang tu memang tak sempat lah kalau nak buka satu-satu kan. So ada tools yang dalam WhatsApp business ni dia boleh memudahkan kita untuk menguruskan database tu. Juga dia mudah untuk kita tahu kita berhenti kat mana kita berbual. Kita WhatsApp dengan ramai-ramai orang. So kita tak tahu setiap orang tu dekat mana. So kita kadang-kadang kita kena go through balik conversation tu kan. So kalau ada benda ni, tools ni kita boleh pakai. Okay, yang ketiga, dia adalah lebih informatif. Maksud dia kita boleh masukkan segala benda, info berkaitan dengan produk atau servis kita dalam WhatsApp business. Maknanya kita boleh susun cantik, dia macam mini website. Gambar ke, description ke, semua benda kita boleh buat dekat WhatsApp business. Okay. Dan yang keempat yang paling yang bukan yang paling lah, antara yang ni penggunaan WhatsApp business ni dia akan nampak kita lebih professional. Sebab bila kita WhatsApp dengan orang yang ada WhatsApp business, dia akan nampak you are chatting with WhatsApp business apps. Lepas tu customer boleh terus nampak okay, apa dia jual, apa dia ada, siapa dia. So all those detail tu dia nampak macam kita lebih professional compare tu kalau kita pakai personal punya WhatsApp. Okay, nanti saya akan tunjukkan beza WhatsApp biasa dengan WhatsApp business. Okay. So Okay, benda pertama yang korang kena buat adalah korang kena tukar WhatsApp Messenger yang sekarang ni, yang biasa ni, kepada WhatsApp business. Macam mana cara dia? Korang pergi dekat App Store ataupun Google Play Store, korang download WhatsApp business. Download je dulu. Okay, korang tengok beza dia yang sebelah, yang kalau yang personal punya ni dia bulat macam ni, ada gambar telefon. Yang sebelah kiri ni. Okay, so yang WhatsApp business adalah yang belah kanan ni, yang ada lambang B dalam WhatsApp tu. So itu adalah WhatsApp business. So download dulu. Okay, lepas tu go through registration dia. Dia macam nanti dia akan swipe je benda tu. Dia tak ada masalah pun. Kalau bila kita install WhatsApp business, kita
Kita register, kita letakkan nombor telefon kita, secara automatiknya chat semua yang ada dalam WhatsApp personal ni dia akan masuk terus ke WhatsApp business ni. So korang tak perlu risau nak kena save nama balik ke, tak perlu risau conversation lama-lama yang nak save ke, tak risau. So benda tu dia auto je. Just tukar nombor registration kepada WhatsApp business, lepas tu dia terus set up. Boleh terus pakai WhatsApp business ni. Rupa dia nanti dekat WhatsApp tu macam sama je dengan sebelum ni, cuma dia ada additional features. So tak perlu takut sangat. Macam saya dulu, saya rasa macam benda ni saya takut benda macam tu lah. Saya takut chat hilang, saya takut macam mana nak save nombor balik ke. So benda tu takkan berlaku, dia auto je, tak ada masalah. So jangan takut lah. Okay. So cumanya dia dalam satu masa, dalam satu nombor dia boleh pakai satu je. Sama ada korang kena pakai WhatsApp Messenger ataupun korang kena pakai WhatsApp Business. So sebagai seller, kalau tak seller pun saya recommend juga pakai WhatsApp Business ni, sebab dia ada feature-feature yang menarik, yang senang kita nak refer. So sebagai seller lagilah wajib kena pakai WhatsApp Business, kena tukar cepat-cepat. Okay, yang benda ni free je, dia tak ada bayar pun bulan-bulan. Okay, so once dah install, okay, dan saya akan tunjukkan apakah tools-tools yang WhatsApp sediakan dalam WhatsApp Business punya apps. Okay, ini adalah 8 tools yang dia ada. Yang pertama saya akan cerita sikit lah secara intro apa benda semua benda ni. So yang pertama business profile. Yang business profile yang dekat atas sekali tu, nombor 1, itu adalah apa detail kita yang kita nak letak dekat WhatsApp. Kita boleh letak nama kita, nama bisnes, alamat bisnes, nombor telefon, email, link. Kalau boleh letak link WhatsApp pun boleh, link business pun boleh letak. Okay, so korang boleh letak link tu, korang boleh letak sama ada kalau ada website, link website. Kalau tak ada website, maybe link Telegram. Kalau tak ada, maybe link WhatsApp group customer ke, tak kisah. Itu boleh letak juga dekat business profile tu. Okay. Lepas tu ada operating hour. Benda tu macam simple lah, nanti korang isi je detail-detail tu. Dan anggap business profile tu adalah macam mana korang nak settingkan korang punya kedai, detail. Okay. So yang kedua adalah katalog. Okay, katalog ni kita boleh letakkan katalog gambar, details pasal produk dan servis kita. Dia rupa dia macam website juga. So bila ada katalog tu, nanti saya akan explain detail. Saya akan explain saya tak godit semua 8 ni, tapi saya akan godit yang penting-penting yang korang kena tahulah, yang saya rasa sangat penting. So katalog adalah salah satu, nanti saya akan explain lagi lah. Tapi in general ni dia adalah katalog barang dan juga katalog servis kita, supaya customer boleh terus refer. Bila dia WhatsApp kita, dia boleh terus refer, tak perlu tunggu kita punya reply lambat. Okay. So yang ketiga, kita ada away message. Away message ni dia reply automatic kalau kita set kita punya status away. So kita boleh set kepada siapa yang kita nak hantar. Kalau kepada contact ke, kalau tak nak kacau contact, boleh setting kepada orang yang stranger. Maknanya prospek yang baru masuk mungkin kita tak sempat layanan, so kita boleh set away message. Okay. Yang keempat, greeting message. Greeting message ni adalah apa ayat yang kita nak set bila orang mula-mula masuk dekat WhatsApp kita. Orang first WhatsApp terus keluar, korang adalah apa. Okay, kalau dekat sini saya suggest korang letak greeting. Assalamualaikum, nama saya Nana ke. So letak dekat greeting message supaya dia rasa welcome, dia rasa best, customer tu rasa best, prospect tu rasa best bila nak WhatsApp dengan kita. Sebab bila dia WhatsApp dia terus keluar auto reply tu. So itu sangat bantulah. Okay. So yang kelima adalah quick reply. Quick reply ni saya rasa yang paling menaikkan efisiensi lah, yang paling menjimatkan masa lah. So di mana kita boleh isikan siap-siap template ayat apa yang kita nak bagi tahu customer. Mana kan WhatsApp yang panjang, contohnya kita nak tulis beli ni dapat free je. Kalau biasa kita nak kena copy paste atau kita nak kena type balik kan lambat. So dekat quick reply ni korang boleh type beberapa huruf je, dia terus boleh keluar satu perenggan yang korang type tu. Ataupun korang nak save apa-apa saja ayat nak tulis, korang boleh guna quick reply. Saya suka gila quick reply ni sebab laju gila. Kita boleh reply dengan cepat. So bila kita reply dengan cepat, kita boleh entertain, kita boleh layan lagi ramai customer dan kita boleh jimatkan masa dekat
nak reply tu. Kita boleh naikkan efficiency lah. Okay. So, yang keenam, labels. Labels ni adalah dia akan bantu kita nak organisekan kita punya conversation dengan customer. Contohnya kita boleh set, kita boleh labelkan customer tu ikut fasa dia. Contohnya dia adalah orang berminat, so korang telah berminat. Kalau dia adalah orang yang tunggu gaji, korang label tunggu gaji. So nanti saya akan explain detail pasal labels. Okay. Yang ketujuh adalah short link. Short link ni adalah satu link ataupun QR code yang kita nak bagi kepada customer untuk dia WhatsApp kita. Pada saya ini sesuai untuk yang offline. Contohnya kita ada booth ataupun ada online pun boleh juga. Orang kena bagi QR code tu, apa saya tak praktikal sangat. Kalau offline mungkin praktikal. Kalau nak WhatsApp scan contohnya. Tapi ini pun saya tak pakai sangat lah. So ada orang pakai gunakan short link atau QR code tu untuk bagi kepada, contohnya korang ada customer kan, customer korang tu boleh forwardkan QR code tu kepada kawan-kawan dia, so mungkin boleh bagi commission dekat dia. Tapi saya tak pakai lah, so saya tak cerita banyak lah benda tu. Itu antara idea yang ada lah. Okay, dan nombor 8 ni Facebook dan Instagram. Kita boleh linkkan WhatsApp kita dengan Facebook dan Instagram. Okay. Next. Okay, ni pasal katalog. Okay, so rupa dia, ni saya tunjuk contoh ni, ni yang tim saya buat. So kita boleh setkan kita boleh gunakan katalog punya tools ni, katalog manager ni sebagai katalog untuk kita punya barang dan juga online services apa yang kita ada. So kita boleh letak, contohnya untuk gambar ni boleh ada laptop, lana shawl, telekung. So kita letak tu dekat situ. Boleh letak apa gambar-gambar dia, size measurement chart dia, material dia, harga dia, apa promo dia, kita boleh update dekat katalog tu saja. So dia boleh tengok terus. So korang bila katakanlah kita buat WhatsApp status, nanti saya akan buat satu video untuk guna WhatsApp sebagai marketing. Tapi ini untuk setup dululah. So bila kita katakanlah salah satu marketing yang kita buat, kita upkan WhatsApp status. So dekat WhatsApp status tu, orang datang kepada kita, dia boleh tengok kita punya katalog tu. Okay, dan info-info yang dalam tu memang lengkap lah. Maknanya customer terus boleh nampak. Mungkin dia akan datang dengan kita, dia just nak beli je, ataupun apa benda yang dia tak pasti, dia akan tanya kita. Okay, dan juga masa kita bercakap dengan customer tu, katakanlah dia nak beli telekung contohnya. So dia nak beli telekung. So bila dia nak beli telekung, kita pun ceritalah telekung harga tu tahun kan. So bila dah nak habis, contohnya conversation tu dah berhenti, ataupun kita nak upsell dia, ini yang best, boleh upsell. Korang boleh attach, maknanya korang boleh, contohnya dia nak beli telekung, korang nak upsell dia tudung, nak tak beli juga shawl. So korang boleh attach katalog tu dekat dia. So dia tengok in detail. So dia ada tengok pilihan warna. Contohnya dia nak tengok warna, contohnya katalog apa tu, kan warna banyak, let's say warna 10. Sekarang kita nak spam dia dengan 10 gambar, mungkin dia tak suka. So boleh tunjuk dia, boleh bagi dia tengok dekat katalog ni jugalah function dia. Okay, so dia macam website, best gila. So ini untuk katalog. Next, quick reply. Ni favourite saya lah. Quick reply ni sesuai kalau kita nak set ayat yang penting tapi benda tu berulang-ulang. Okay, contohnya greeting. Contohnya ada contoh saya tunjuk kat sini. Ni tim saya buat. Contohnya kalau order baru masuk, macam mana kita nak advise dia nombor order tu. Ayat tu dah ada. Kalau kita nak suruh dia payment, customer dah confirmkan detail dan juga payment kepada bank, pastikan attach transaction slip, semua benda tu, yang tu pun boleh masukkan sebagai quick reply. Okay, lepas tu contohnya lagi, katakanlah kita nak follow up kan, kita buat satu ayat follow up yang kita boleh pakai untuk semua customer kita. So contohnya kita dah WhatsApp dia dah WhatsApp kita semalam, so hari ni mungkin dia klik, so kita nak follow up. Macam mana nak follow up? Contohnya kita bagi dia more info. So benda tu, nak bagi more info tu, kita boleh customkan. Buatlah satu ayat. Pada saya buat 3. Saya buat 3 jenis follow up, 3 jenis ayat. So bagi dia, hari ni bagi ni, esok bagi ni. So kita just pada matter of ni, cara nak call dia, korang kena letak sengkang ni. Sengkang, lepas tulis, dia ada call word dia. Contohnya sengkang N, sengkang U, sengkang new order. Kalau tengok contoh yang gambar, saya punya gambar ni, sengkang new order, sengkang follow up. So korang tu type tu je.
Sengkang follow up, lepas tu dia terus keluar template tu. Saya tak pasti korang faham tak, tapi korang boleh cubalah. Kalau saya boleh buat video yang boleh tunjuk live lagi senang. Tapi untuk video ni saya nak korang cuba. Korang cuba, kalau ada masalah tulis dekat komen, and then saya akan bantulah. Okay. Lepas tu template tu kita boleh set kepada 50 maksimum. So korang boleh bayar, katakanlah korang banyak produk pun, korang boleh setting sampai 50 ayat. So boleh pilih bila korang nak reply ni macam mana, nak reply ni apa. So boleh set up semua, tak masalah. Ni best lah, ni bagi saya best. Gambar pun boleh masuk dalam ni lah. Gambar, video pun boleh masuk dalam template tu. Contohnya kita nak letak detail pasal produk, so kita letaklah gambar produk tu. Ada kita tulis description bawah tu. Ni warna yang ada, warna biru, merah, hijau, kuning. Contohnya kita attach gambar tu. So bila kita call ayat template tu, dalam quick reply ni dia terus keluar gambar tu. Gambar ada ayat tu sekali. Best lah. Tak payahlah nak attach, pilih sesuatu, nak copy paste, nak tarik balik, tak perlu. So quick reply ni sangat powerful, sangat efficient lah bagi saya. Tools yang sangat efficient. Okay, yang last yang last yang saya nak highlight yang korang kena pakai adalah labels. Okay, label ni kita boleh gunakan untuk tanda dia punya status customer tu. Sebab korang kena tengok juga nanti dekat video sales dan juga video marketing, kita ada kategorikan customer tu sebagai suspect, prospect, orang yang berminat, orang yang mostly suspect and suspect lah. So macam mana kita nak asingkan dia supaya kita tahu dia tu adalah suspek ke prospek, ataupun dia tu adalah orang yang tunggu gaji ke, ataupun dia tu adalah orang yang tak bayar lagi ke, ataupun dia adalah orang yang dah bayar. So benda-benda tu, fasa-fasa tu berbeza. Kau kena tengok juga video sales flow dan juga video sales nanti dan juga marketing. So saya ada semua detail kepentingan nak kena tahu status pelanggan ni. So bila kita dah tahu status dia dekat WhatsApp, kita boleh labelkan dia. Okay. So bila kita label, kita tahu dia tu dekat mana. Kita tahu dia ni orang yang tunggu gaji ke, dia ni orang yang tunggu husband ke reply, dia ni adalah orang yang contohnya masih survey. So korang boleh labelkan dia ikut status dia. So tak apa kategori ke status macam tu lah term dia. Tapi saya harap korang faham lah mana kita nak cop dekat dia ni orang yang macam mana. So saya tunjuk contoh, ini yang tim saya buat, yang saya develop juga untuk dia orang. So untuk customer yang baru masuk, labelkan dia sebagai new customer. So kalau order masuk baru, new order, pending payment, order complete, pending stock. Pending stock ni contohnya pending payment ni adalah orang yang kita dah beritahu, dia tunggu dia nak transfer je kat kita. So order completed ni adalah order yang dah siap. Pending stock ni maknanya dia dah order, dia dah pre-order tapi stok tak dapat lagi. Prospek adalah orang yang berminat tapi dia tak beli lagi. Orang yang cancel order, dan juga saya letak satu lagi considering. Considering ni adalah orang yang ada potensi nak membeli. Okay, so bila kita buat macam ni, setiap hari tugas kita adalah hanya pergi kepada label yang berkenaan dengan kerja kita. Contohnya kita nak spend sejam yang pertama setiap hari, kita nak reply new customer. So kita akan pergi kepada label new customer, klik kepada label new customer, dia akan keluar semua chat yang berkaitan dengan new customer. So katakanlah hari tu kita nak buat follow up untuk payment. Katakanlah kita punya posting paling lambat kalau submit order pukul 2 petang contoh kan. So sebelum 2 petang, katakanlah pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, korang nak follow up siapa yang tak bayar lagi tu. Okay, so korang pergi dekat label pending payment kan, sebab korang dah bagi detail bank tapi dia tak bayar lagi. So korang pergi dekat label pending payment tu, korang follow up dengan dia, sis nak bayar hari ni tak? Sebab kita ada postage tapi kena confirmkan sebelum pukul 1 petang. So lebih cepat dan lebih organized. Kita nak urus kita punya database tu. Korang bayar beratus-ratus customer yang ada dalam WhatsApp, macam mana korang nak urus? So labels adalah jawapan dia. Okay, dan kita boleh set label ni sampai 20 label. Macam saya pakai ni berapa 2, 4, 6, 8. Saya pakai 8 je. So dia boleh buat sampai 20. So korang boleh cuba labels ni. Very powerful lah. So bila kita pakai all this function ni, kita sebagai seller
tools ni semua ni, kita sebagai seller akan lebih teratur dan juga hidup kita tu macam mana, lebih efisien bagi saya. Sebab kita tahu nak reply kat siapa, kita tahu customer tu masih berminat ke tak berminat, kita boleh label dia. Contohnya customer tu tengah tunggu gaji, so bila tunggu 20 hari bulan, 25 hari bulan, kita boleh pergi kepada dia balik. Sis, gaji dah masuk ke? So kita nak hantar terus barang dekat sis ni. Contohnya lagi kita boleh tahu, kita boleh setkan kita punya template tu memang best lah quick reply tu. So korang boleh ayat apa-apa, terima kasih sebab beli dengan saya ke, boleh tak saya bantu dapatkan ayat-ayat panjang yang custom yang korang selalu pakai tu, yang kita pakai untuk semua orang. Pakai kan, buatlah template tu dekat quick reply. Dan ini adalah 8 benda yang ada dalam bisnes tu yang saya nak share. So saya dah highlight beberapa yang penting. So saya harap video ni membantu korang untuk set up. Video ni untuk set up lah website business. So untuk part marketing ataupun macam mana sales tu, refer kepada video yang lain. So ini adalah untuk set up saya dulu. Ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di komen ataupun just tanya saya bila-bila masa. Okay? Dan juga ataupun tanya mana-mana trainer yang ada dalam Best Academy. Okay. So itu je daripada saya untuk video ni. So saya harap korang faham kelebihan WhatsApp Business ni dan mula pakailah benda-benda free yang kita boleh guna yang manfaatkan kita ni. Okay, itu je daripada saya. Assalamualaikum.